الحمد لله الذي هيأ لنا ولكم أسباب اللقاء في هذا المعهد معهد الجوهرين للمرة الثانية. الحمد لله على هذه النعمة المباركة. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita berkumpul, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kita berkumpul di pondok pesantren Al-Jauharain yang penuh dengan keberkahan ini. Ataitu ila hadzal ma'had fi syahr Rajab fi al-Mi'raj wa arada Allah wa hayya Allah al-asbab في هذه الأيام المباركة أن نأتي مرة ثانية من أجل الالتقاء بكم والتذاكر والتذكير والنظر إلينا والنظر إليكم والاستمداد من الجميع. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. Beliau mengatakan, saya telah datang ke pondok pesantren ini pada bulan Rajab yang lalu dalam perayaan Isra dan Mi'raj, yang mana alhamdulillah pada saat ini adalah kali kedua kami datang, kata beliau, ke pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan ini. Semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin kami memandang kalian dan kalian memandang kepada kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada perkumpulan ini adalah perkumpulan yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. وصلى الله وسلم على صاحب الدلالة الكبرى وصاحب مرتبة قاب قوسين أو أدنى، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai penerang bagi hati-hati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. من هذا المقام المبارك نتقدم بالشكر الجزيل للأخوين أحمد خضري والأخ أحمد مبشر الذي كان سبب في وصولنا إليكم والالتقاء بكم. كما نتقدم بالشكر الجزيل لمدير معهد الجوهرين ونائبه والمدرسين والعاملين والطلاب والطالبات. نقول بارك الله في الجميع وحفظ الله الجميع وجعلنا وإياكم قرة عين لسيد المرسلين. آمين اللهم آمين. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menjadi sebab saya sampai kepada pondok pesantren ini, yaitu adalah akhina Ahmad Khudri dan Ustazuna Ahmad Mubashir, dan juga beliau mengucapkan terima kasih kepada Mudirul Pondok Pesantren Al-Jauharain dan Wakil Mudir dan segenap pengurus daripada Yayasan Al-Jauharain ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi kepada mereka semua dan segenap para guru, ustaz dan ustazah semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua adalah kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيها الحاضرون والحاضرات، لماذا نجتمع في هذه الليلة المباركة؟ Kenapa kita semua wahai hadirin wal hadirat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan dan di malam yang penuh dengan berkah ini? نجتمع من أجل أن نكتبس النور المحمدي والنور الإلهي الإيماني الذي يقذفه الله في قلوب من تعرض إليه. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita mendapatkan cahaya pada hati-hati kita ini, yaitu adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan cahaya tersebut dari orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. كيف يكون التعرض؟ يتعرض في مثل هذه المجامع، في مثل هذه المجالس، في مثل هذه المحافل التي يذكر فيها الله والتي يصلى فيها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan beliau mengatakan,
Apakah kalian ingin berpaling daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada karunia Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana orang-orang yang berpaling daripada rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu adalah orang-orang yang berpaling daripada perkumpulan yang mana di dalam perkumpulan itu diingatkan nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkumpulan kita pada malam hari ini. لماذا أسست هذه المعاهد والأربطة والدور والزوايا؟ من أجل التهذيب، من أجل تهذيب النفس، من أجل الأدب، من أجل اكتساب الأخلاق، من أجل تربية الرجال. Yang mana kenapa kita jauh-jauh dari tempat-tempat yang berbeda, dari rumah-rumah yang berbeda berkumpul di sini semua adalah semata-mata adalah untuk mendapatkan daripada pendidikan, daripada adab, ilmu, daripada pendidikan para orang-orang saleh. يقول الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه علامة الدنيا: العلم كله خشية يعرف بذاك أهله. العلم واقتباسه يقتبس بالخشية، يقتبس بالأدب، يقتبس بالنور. قوم إذا رؤوا يشهروا ذكر الله فهو لهم سيما على الجباه، من حيث ما يعرف ذي الجلال فهو لهم سيما على الجباه رضي الله عنهم وارضاهم. هؤلاء رجال الله وأصفياء الله وأتقياء الله وأهل الدلالة على الله من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ومشايخنا أجمعين. Berkata Imam Alamatud Dunya, ilmu itu didapati dengan rasa takut dan adab, yang mana para ulama-ulama saleh terdahulu, yang makna daripada kalimat daripada beliau itu makna secara globalnya adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, yaitu para ulama, para orang-orang saleh, yang mereka itu semua adalah bagaikan gunung-gunung yang sangat besar daripada ilmu-ilmu mereka, dan mereka adalah para orang-orang saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan adalah mencontoh daripada mereka para orang-orang saleh tersebut. أيها الأحباب، أيها الإخوان، العلم بلا أدب لا يساوي شيء عند الله. العلم بلا أخلاق، العلم بلا تواضع، العلم بلا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يساوي شيء عند الله. Wahai hadirin dan hadirat yang muliakan Allah, ketahuilah ilmu tanpa adab, ilmu tanpa budi pekerti yang baik, maka sungguh ilmu itu tidaklah berbekas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, namun bila mana tanpa didasari dengan adab, tanpa dibekali dengan akhlak budi pekerti yang baik, maka sungguh tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kana Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddam, شيخ البلاد البيضاء اليمن، وشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب، شيخ الحبيب أبو بكر العدني رحمه الله المشهور، كان جلس في رباط التريم 4 سنوات يدرس العلم بالأدب والتواضع. قالوا كان لا يرفع رأسه ولا ينظر إلى الإمام عبد الله بن عمر الشاطري أبدا، ما يقدر أن يرفع رأسه ويرى وجه الإمام الشاطري. Guru beliau, kata beliau, guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru daripada Al-Habib Umar bin Hafid, guru daripada Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur. Beliau menuntut ilmu dari Ribat Tarim selama 4 tahun, dan selama beliau belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau tidak pernah mengangkat kepalanya, bahkan tidak pernah memandangkan matanya kepada Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, sebab daripada adab dan akhlak beliau yang tinggi kepada gurunya. نريد أن نتشبه بهؤلاء أيها الإخوان. Kita ingin menyerupai diri kita dengan mereka, orang-orang yang saleh. Wahai hadirin dan hadirat, إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. maka bila mana kita tidak bisa sama dengan mereka, maka setidaknya menyerupai sebagian saja yang bisa kita serupai daripada mereka, maka insyaAllah kita termasuk golongan yang sama seperti mereka, orang-orang saleh itu. إن في هذه الطريقة طريقة آل علي ساداتنا ومشايخنا، إن فيها رجال عظماء من أولياء الله في التاريخ أجمع.
inilah daripada tariqah kita Sadah Al-Ba'lawi, yang mana mereka para ulama-ulama daripada tariqah Ba'lawi itu para habaib memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. ليس العلم بالمظاهر وليس العلم بالرياء وليس العلم بالمفاخرة، ولكن العلم بالأدب وبالأخلاق وبحسن الظن وبالتواضع. بهذه الخصال، بهذه المراتب، بهذه الخلال ارتقى أهل الله إلى مراتب الصديقية الكبرى. Tidaklah tolak ukur daripada orang yang berilmu itu dari penampilannya. Tidak pula tolak ukur ilmu itu daripada zahirnya. Akan tetapi ilmu dapat dinilai daripada adab dan kedudukan akhlak mereka. Yang mana orang-orang yang berilmu, mereka akan sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. أتسمعون عن سيدنا عمر بن الخطاب؟ Tahukah kalian dengan kisah daripada Sayyidina Umar bin Khattab? سيدنا عمر بن الخطاب كان عندما كان قبل الإسلام كان يشرب الخمر. Sayyidina Umar sebelum masuk ke dalam Islam terdahulu, beliau adalah orang yang suka meminum daripada minuman keras. كان يوأد البنات، يدفن البنات. Dia membunuh dan mengubur hidup-hidup anak perempuannya. كان قويا في الظلم. Beliau sangat kuat di dalam melakukan kezaliman. كان قاسي القلب. Beliau adalah orang yang memiliki hati yang keras sekali. كان غليظا. Beliau adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. عندما أسلم عمر بن الخطاب Namun tak kala beliau menjadi orang yang beriman kepada Allah, Islam, قال الله سبحانه وتعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. Masya Allah, ketika beliau masuk ke dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang bagaimana orang-orang yang dahulu hidup bagaikan mati, kemudian Allah hidupkan kembali, yaitu adalah orang yang melakukan kesalahan bagaikan orang yang mati di tengah masyarakat. Namun kemudian maksud daripada Allah itu Allah hidupkan kembali, dan orang yang tadi tidak berguna, banyak salah, kemudian Allah mampu menjadikan ia adalah bagaikan cahaya yang berjalan di tengah-tengah manusia. هذه الآية نزلت في إسلام سيدنا عمر. Ayat ini turun tak kala Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam. اسمع أفمن كان ميتا سماه الله ميت. Dengarlah daripada firman Allah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang melakukan kesalahan layaknya Sayyidina Umar sebelum masuk Islam dahulu adalah orang yang mati. الحقيقة أن الذي يبتعد عن الله ميت. Maka pada hakikatnya orang yang jauh dirinya dari Allah, dia adalah mayit yang sesungguhnya. البعيد عن الصلاة، البعيد عن الذكر، البعيد عن القرآن، البعيد عن الإسلام ميت وإن كان حي في ظاهره. Orang yang jauh daripada salat, jauh daripada Quran, jauh daripada zikir, maka sungguh dia adalah mayit yang sesungguhnya, walaupun pada zahirnya dia adalah hidup layaknya manusia biasa. قال الله أفمن كان ميتا فأحييناه. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang yang telah dimatikan hatinya itu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. لماذا أحيا الله سيدنا عمر؟ Kenapa Allah hidupkan kembali Sayyidina Umar? أحياه الله بنور الإيمان. Yaitu Allah hidupkan ia dengan cahaya iman. أحياه الله بنور الإسلام. Allah hidupkan ia dengan cahaya Islam. حتى قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس أو في الناس. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Sayyidina Umar ini, Allah jadikan ia, yaitu Sayyidina Umar, cahaya yang berjalan di tengah-tengah manusia. بالله عليكم كيف كان عمر بن الخطاب وكيف أصبح سيدنا عمر؟ Maka lihatlah bagaimana dahulu dia hanya disebut Umar ibn Khattab, kemudian berubah menjadi Sayyidina Umar ibn Khattab. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفس بمحمد بيده ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Umar melewati satu tempat melainkan syaitan akan mencari tempat yang lain, tidak mau berpapasan dengan Sayyidina Umar. وهو أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي يدعو كان يقول اللهم اهد الإسلام بأحد العمرين عمرو بن هشام
أبو جهل وعمر بن الخطاب، فوقعت الإجابة لدعوة النبي في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. Dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan daripada salah satu daripada dua Umar, yaitu adalah Umar bin Hisham, yaitu adalah Abu Jahal, kemudian adalah Umar bin Khattab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. سيدنا عمر كان قويا وكان عظيما، لكن هل كان الشيطان يفرق منه عندما كان كافرا؟ لا، كان الشيطان معه. Maka dahulu adalah Sayyidina Umar adalah orang yang kuat. Apakah syaitan berpaling daripada Sayyidina Umar? Tidak. Dahulu syaitan selalu bersama Sayyidina Umar. لكن عندما أسلم كاد الشيطان أن يفرق من ظل عمر. Namun tak kala Sayyidina Umar telah menjadi orang yang beriman, masuk ke dalam Islam, maka bukanlah syaitan hanya dekat dengan dia, akan tetapi dari bayangannya saja syaitan sudah lari. إذن أيها الأحباب، نريد النور الذي أدخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب عمر أن يدخله إن شاء الله إلى قلوبنا وإياكم. Wahai jamaah semuanya, kita membutuhkan cahaya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan ke dalam hati daripada Sayyidina Umar. Semoga cahaya itu pula Allah masukkan ke dalam hati kita semua. الرجال الذين ملأ الله قلوبهم إيمانا وخشية وتقوى ونور يعرفون بسيماهم في وجوههم، إذا نظرت إليه تذكر الله، إذا رأيته تقول لا إله إلا الله. Mereka orang-orang saleh, mereka orang-orang yang mulia, maka sungguh dapat kita ketahui kemuliaannya adalah tak kala kita melihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah, tak kala kita melihat wajahnya menjadikan kita mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Mereka lah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. ذات يوم من الأيام كان سيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ شيخنا في دولة من الدول الغربية، أظنها ألمانيا أو فرنسا أو أمريكا. كان في المطار. Dulu diceritakan oleh beliau kisah daripada Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di salah satu negeri di barat sana, antara daripada Jerman, Perancis atau daripada negara yang lain, dan pada salah satu daripada bandara di sana. كان منتظر الطائرة في المطار فرآه رجل كافر، فعندما رأى الحبيب عمر انبهر، فكاد يتطلع يرى إلى وجهه، فرأى النور ورأى السر ورأى الإيمان ورأى التقوى تشع من وجه الحبيب عمر، فقال هذا ايش من ديانة هذا؟ يقول له المترجم هذا ديانة مسلم. قال هذا على حد، أنا أريد مع هذا، أريد أن أدخل مع هذا. فأخذوه وذهبوا به إلى الحبيب، والحبيب كاد أن يصعد الطائرة، فأسلم على يديه وعلمه النبي الحبيب عمر في تلك اللحظات الدين والإسلام، وأعطاه الرقم المتابعة أن يأتي إلى تريم، والحمد لله أتى إلى تريم وجلس فيها وطلب العلم وصار من خواص بسبب أنه رأى الحبيب عمر على حال مع الله من النور والسر. Maka di ruang tunggu daripada salah satu bandara di barat sana, ada seseorang yang kafir pada saat itu memandang daripada wajah Al-Habib Umar yang sedang menunggu waktu penerbangan beliau. Maka orang tadi merasa takjub, merasa begitu bahagia hatinya melihat daripada wajah Al-Habib Umar. Ini adalah contoh daripada orang-orang soleh. Dengan melihat wajahnya hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia. Maka orang tadi bertanya kepada murid daripada Al-Habib Umar yang menjadi penerjemah daripada Al-Habib Umar di barat sana. Maka dia bertanya, siapa orang ini? Apa agamanya? Maka dia katakan, dia adalah seorang muslim, dia seorang ulama dan beragama muslim Islam. Maka aku ingin ikut dengan dia. Maka singkat cerita, orang daripada kafir tadi dibawa
oleh murid Habib Umar kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafid. Tak kala dikenalkan, dikasih tahu kepada Habib Umar tentang hal ihwalnya, maka ia masuk ke dalam Islam di tangan Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafid. Diajarkan kalimat tauhid, diajarkan daripada pondasi-pondasi agama, kemudian beliau diberikan nomor daripada untuk dikontak kepada Habib Umar ataupun asisten daripada Habib Umar itu untuk diajak oleh Habib Umar kepada Kota Tarim agar belajar kepada Habib Umar. Maka berangkatlah orang tadi di salah satu waktu kepada Kota Tarim belajar kepada Habib Umar, dan dia termasuk daripada murid-murid khusus daripada Habib Umar. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, dan juga Allah tampakkan daripada bagaimana Allah jadikan wajah orang-orang soleh itu menjadi sebab hidayah bagi siapapun. أيها الأخوان نريد أن نكون كهؤلاء إن شاء الله. Wahai jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjadi mereka, menjadi seperti mereka orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. أن نكون نمشي بين الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور رسول الله. Kita ingin berjalan di tengah masyarakat dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa cahaya Allah Subhanahu wa taala. المظاهر كلها تنتهي ولا يبقى إلا ما كان لله. Segala sesuatu yang tampak pada kita ini semuanya akan hilang dan akan berakhir masanya. Yang hanya tersisa adalah zat Allah Subhanahu wa taala. فكن مع الله أيها الأخ يكون الله معك. Maka tetaplah bersama Allah, maka Allah akan bersama kalian. وتخلق بأخلاق النبي وأخلاق الصحابة والتابعين تكون إن شاء الله سعيدا في الدنيا والآخرة. Maka tetaplah bersama Nabi, berakhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kalian tetap dan melaksanakan daripada akhlak dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak insyaallah. نسأل الله أن يجعل هذا المعهد منار علم. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan ma'had atau pondok ini adalah sumber daripada ilmu. معهد الجوهرين نسأل الله أن يخرج الجواهر إن شاء الله. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pondok Al-Jawharain ini, semoga Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada mutiara-mutiara Islam, yaitu para orang-orang saleh. يخرج الجواهر إن شاء الله. Keluar permata-permata semua daripada pondok pesantren Al-Jawharain ini insyaallah. لأن هذا المعهد أسس على تقوى ونور من الله. Karena pondok ini dibangun atas dasar takwa dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. أنتم ستكونون أنصار الشريعة إن شاء الله. Kalian semua akan menjadi penjaga daripada syariat agama Allah Subhanahu wa أنصار taala. الله. Penjaganya Allah, أنصار الدين. penjaga agama. القائمين في هذه البلاد على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kalian akan berdiri di tempat ini, di negeri ini dengan manhaj jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi نسأل wasallam. الله أن يحقق لنا وإياكم ذلك في خير وعافية. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua dalam kebaikan dan afiah. آمين اللهم آمين. أسأل الله أن يوفق الجميع إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, pertolongan kepada semuanya insyaallah. وأن يجعلنا وإياكم من أهل العناية الكبرى يا رب العالمين. Semoga Allah jadikan kita dan kami dan kalian semua, kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله كما سمعنا هذا الكلام الذي يدل على النور أن يقذف في قلوبنا نور الإيمان ونور اليقين. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang disampaikan ini, mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan cahaya daripada cahaya orang-orang saleh itu, yaitu adalah cahaya yakin. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. Ya Allah, berikanlah kepada kami sebaik-baik daripada kebaikan, dan tidak ada yang memberikan kebaikan kecuali Engkau. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. Ya Allah, jauhkan kami daripada segala hal-hal yang buruk dan hal-hal yang jelek. Tidak ada yang mampu menjauhkan kami daripada hal-hal yang buruk kecuali Engkau. اللهم إنا نسألك لنا ولهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد. Ya Allah, kami mohon kebaikan untuk kami dan mereka semua yang hadir atas apa yang dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu صلى alaihi الله wasallam. عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذه منك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Kami mohon pertolongan Engkau ya Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga memohon pertolongan kepada Engkau. Maka berikanlah apa yang dihajatkan, dimintakan oleh Nabi, berikan kepada kami. يا الله Ya Allah, يا الله Ya Allah, يا حي يا قيوم Ya Hayyu Ya Qayyum, يا حي يا قيوم
حي يا قيوم. ابعث في قلوبنا نور الإيمان ونور Ya اليقين. Allah, munculkan daripada cahaya daripada hati-hati kami cahaya iman dan cahaya yakin. اللهم اجعل هؤلاء كلهم أتباعا للنبي Ya صلى Allah, الله عليه Ya وسلم. Allah, jadikan mereka semua adalah orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi اللهم wasallam. ثبتنا على طريقه وعلى منهجه. Ya Allah, kokohkan kami di jalan Engkau dan manhaj Engkau ya Allah. اللهم اجعلنا ممن سار على طريقته. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang menempuh jalan Nabi Muhammad, jalan orang-orang saleh. بارك في مدير المعهد وفي القائمين معه وفي المدرسين وفي من قام في الخدمة بركة كاملة يا رب العالمين. Ya Allah, berkahi mudir ma'had dan siapapun orang yang berjuang kepada dengan beliau untuk menegakkan, mengkokohkan daripada ma'had ini semua ya Allah, daripada orang-orang, daripada asatiznya ya Allah, siapapun yang berjuang untuk pondok pesantren ini, berikan, sempurnakan kemuliaan untuk mereka. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أجود الأجودين يا رب يا رب يا رب كما جمعت فانفع وكما منحت أعطيت فامنح وكما أعطيت فامنحنا الشكر وامنحنا الإيمان وامنحنا اليقين. اللهم اجعلنا وهؤلاء ممن رأتهم عين العناية. اللهم اجعلنا وهؤلاء من أهل اليقين. Ya Allah, jadikan اللهم semua اجعلنا ahli وإياهم من أهل yakin. Ya Allah, التسليم. jadikan semua orang yang selamat ya يا Allah. أكرم الأكرمين يا رب العالمين. Rabbal alamin. واجعلنا نجتمع وإياهم مرات Ya Allah. وكرات في خير ولطف Kumpulkan kami وعافية. semua di setiap momen-momen perkumpulan yang lain ya Allah. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة إلى حضرته. A'udzubillah. Acara yang selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ahmad Mubashir. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولقد أشرت بنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفة ربنا وهدانا. وإذ ابتززنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا من واحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا.
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين